Hai guys, hari ini saya akan membentangkan tajuk saya yaitu sumbangan perusahaan kecil dan sederhana terhadap ekonomi. Oke, kita lihat sumbangan yang pertama ialah mengurangkan pengangguran dan meningkatkan guna tenaga. PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana berupaya untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Hal ini demikian kerana kebanyakan PKS menggunakan kaedah pengeluaran yang berintensifkan buruh. Oleh itu, PKS memerlukan bilangan buruh yang banyak dalam operasi pengeluaran. Seterusnya, kebanyakan PKS menggunakan kaedah pengeluaran yang berintensifkan buruh kerana gaji setiap pekerja lebih rendah daripada kos modal. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan guna tenaga dan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara, terutama dalam kalangan penduduk luar bandar yang lebih berkesan. Sumbangan yang seterusnya ialah meningkatkan keluaran dan pendapatan negara. Kegiatan PKS meningkatkan pengeluaran pelbagai jenis keluaran seperti komponen otomotif, komponen elektrik dan elektronik, makanan dan minuman yang diproses. Ini seterusnya dapat meningkatkan keluaran negara. Peningkatan keluaran negara akan menambahkan pendapatan negara. Dan sumbangan yang seterusnya ialah memperbaiki agihan pendapatan negara. Dengan adanya galakan kerajaan, golongan rakyat yang kurang berpendidikan dan kemahiran boleh merebut peluang menjadi usahawan PKS. Pada masa yang sama, PKS mampu menyerap guna tenaga yang lebih banyak. Kesannya, PKS dapat mewujudkan pendapatan yang lebih setara dan setanding dengan pendapatan yang diterima oleh buruh dalam firma yang lain. Oleh itu, PKS mampu membantu negara mengurangkan ketidaksamarataan agihan pendapatan penduduk. Yang seterusnya ialah meningkatkan tabungan dan pertumbuhan ekonomi. PKS dapat membantu negara meningkatkan jumlah tabungan dalam negara. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mendapati bahawa lebih 70% daripada sumber modal PKS adalah berpunca daripada simpanan pemilik sendiri. Hal ini menggalakkan kadar tabungan dalam negara kerana pengusaha terpaksa meningkatkan tabungan dan mengurangkan perbelanjaan semasa untuk mengumpulkan modal. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah kenaikan kadar inflasi. Pada masa yang sama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara dapat dipertingkatkan kerana modal disalurkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif. Sumbangan PKS yang seterusnya terhadap ekonomi ialah menyediakan peluang latihan kepada pengusaha dan pekerja. Para pengusaha dan pekerja yang terlibat dalam kegiatan PKS memperoleh pengalaman dan kemahiran berterusan secara tidak formal di tempat kerja. Melalui PKS yang tidak mengamalkan pengkhususan, para pekerja yang melakukan pelbagai kerja dapat menimba pelbagai kemahiran yang amat berguna untuk mengembangkan PKS pada masa hadapan. Kita lihat sumbangan yang seterusnya ialah mengukuhkan struktur asas industri negara. PKS membekalkan pelbagai bahan mentah dan komponen barang separuh siap kepada industri berat dan industri bersaiz besar di Malaysia. Kerjasama dan rantaian perindustrian antara PKS dengan industri berat menggalakkan pemindahan kepakaran dan teknologi terkini antara industri tempatan. Kerjasama dan rantaian perindustrian antara PKS dengan industri multinasional pula mempercepatkan pemindahan kepakaran dan teknologi asing kepada industri tempatan. Pendek kata, PKS mengukuhkan struktur asas industri negara dengan adanya rantaian perindustrian. Dengan PKS yang terakhir terhadap ekonomi ialah mengurangkan import barang pengguna dan meningkatkan ekspor negara. Pengeluaran barang pengguna oleh PKS telah memajukan industri penggantian import di Malaysia. PKS dapat mengurangkan import barang pengguna, misalnya import komponen kenderaan. Keadaan ini dapat mengurangkan pergantungan kepada barang import, mengurangkan pengaliran mata wang ke negara asing dan memperbaiki imbangan barangan. Selain itu, keluaran PKS juga meningkatkan ekspor Malaysia, misalnya ekspor batik dan makanan dalam tin. Keadaan ini menambahkan pendapatan ekspor dan turut memperbaiki imbangan barangan.